Assalamualaikum, nama saya Amalina Aiman binti Azman, nombor matrik 23 di atas 19F1014 daripada kelas DLS 6B. Saya akan membentangkan pembentangan latihan industri. Terdapat 5 isu kandungan yang ada dalam slide ini. Yang pertama, pengenalan. Yang kedua, latar belakang organisasi. Ketiga, laporan teknikal. Keempat, kesimpulan. Dan yang terakhir, komen dan cadangan. Pengenalan latihan industri. Latihan industri adalah merupakan salah satu elemen penting bagi para pelajar diploma semester akhir di Politeknik. Setiap pelajar yang berada di semester 6 adalah diwajibkan untuk menjalani latihan industri di mana tempoh latihan tersebut adalah selama 20 minggu. Sepanjang tempoh tersebut, para pelajar dapat menimba ilmu pengetahuan dan pengalaman serta kemahiran daripada pelbagai bentuk kerja yang dilakukan. Para pelajar juga dapat mengaplikasikan segala teori yang telah dipelajari di Politeknik kepada bentuk praktikal. Selain itu, latihan industri diadakan bagi memberi pendedahan awal kepada para pelajar dengan alam pekerjaan yang sebenar yang sememangnya sangat berbeza selepas tamat pengajian kelab. Latihan industri juga dapat membantu melatih pelajar berhadapan dengan situasi sebenar pekerjaan. Latihan industri juga dapat membantu para pelajar dalam menanam sikap amanah dalam diri dan tanggungjawab terhadap majikan serta dapat menyelesaikan apa jua tugasan atau kerja-kerja yang diberikan. Semasa menjalani latihan industri, para pelajar bukan sahaja melakukan kerja yang diberikan semata-mata, malah mampu mencetuskan serta mencadangkan idea-idea yang bernas terhadap majikan. Dengan ini, pihak firma akan memperoleh sumber-sumber idea yang bernas dan mereka akan dapat menggunakan semua idea tersebut. Pengenalan organisasi. Saya telah menjalani latihan industri selama 20 minggu di sebuah syarikat iaitu S&T Global Logistics Sendirian Berhad. S&T Global Logistics adalah penyedia logistik utama yang menawarkan perkhidmatan logistik seperti pergudangan, pengangkutan, pengedaran dan penghantaran. Selain itu juga, syarikat ini telah dianugerahkan status perintis oleh MIDA, terdiri daripada pelanggan B2B, business to business dan B2C, business to customers, terdiri daripada teknologi maklumat dan komunikasi, ICT, barangan pengguna bergerak pantas, FMCG, e-dagang, fashion, kosmetik dan penjagaan kulit. Terusnya, S&T Global Logistics mempunyai 8 gudang dan 2 pusat pengedaran di Malaysia dan Singapura serta ibu pejabat di Kuala Lumpur. S&T Global Logistics juga mengendalikan 156 kenderaan di seluruh Malaysia dan Singapura. Sejarah pertubuhan S&T Global Logistics. S&T Global Logistics ditubuhkan pada tahun 2000 dan ketua pegawai eksekutif dan pengasasnya iaitu Mr. David Wong memulakan syarikat ini dengan perniagaan perisian. Syarikat ini juga telah dianugerahkan status perintis oleh MIDA, terdiri daripada 60% B2B dan 40% B2C. S&T Global Logistics bekerjasama rapat dengan rakan kongsi seluruh dunia demi mengoptimumkan kecekapan rantaian bekalan pelanggan mereka. Antara rakan kongsi mereka ialah Pos Laju, Senmi, Zalora, Ninja Van, FedEx dan lain-lain. Seterusnya, aktiviti-aktiviti organisasi. Terdapat 5 aktiviti yang dilakukan oleh S&T Global Logistics. Yang pertama, pergudangan dan pemenuhan. Yang kedua, pengangkutan dan pengagihan. Yang ketiga, pengurusan rentas sepadan. Yang keempat, khidmat pelanggan dan yang terakhir, pengurusan penghantaran. Aktiviti yang pertama iaitu pergudangan dan pemenuhan, terdiri daripada 4 aspek iaitu rangkaian produk yang luas. Gudang S&T Global Logistics Sendirian Berhad dapat menampung barang-barang pengguna seperti pakaian, peralatan elektronik, produk kecantikan dan sebagainya. Antara contoh produk seperti Wardah, La Roche-Posay, Craftstas, Darlie dan sebagainya. Seterusnya, keselamatan yang terjamin kerana gudang dan pusat pengedaran mereka dilengkapi sepenuhnya dengan kaki tangan keselamatan 24 jam, CCTV dan sistem penggera. Lokasi yang strategik, gudang mereka terletak berhampiran dengan lebuh raya utama, udara dan terminal laut yang dapat disesuaikan dengan pelbagai mod pengangkutan sama ada darat, udara maupun laut. Dan terakhir ialah penggunaan sistem rak. Sistem rak tercanggih untuk barangan diletakkan di gudang S&T Global Logistics. Sistem ini menggabungkan idea penjimatan ruang. Aktiviti yang kedua ialah pengangkutan dan pengagihan. Terdapat 3 aspek bagi aktiviti ini. Yang pertama, penghantaran yang tepat pada waktu. S&T Global Logistics Sdn Bhd menawarkan penghantaran hari yang sama untuk kawasan di Lembah Kelang dan hari berikutnya penghantaran ke kawasan luar meliputi bandar-bandar utama di Malaysia Barat. Yang kedua, operasi rentas sepadan. Perkhidmatan pengedaran S&T Global Logistics Sdn Bhd termasuk perjalanan setiap hari dengan muatan lori penuh dari Malaysia Barat ke Singapura dan sebaliknya. S&T Global Logistics Sdn Bhd juga boleh mengendalikan kargo pukal dan mengedarkan dalam rangkaian mereka di Malaysia dan Singapura. Dan yang terakhir, sistem penjejakan GPS canggih. Kenderaan pengangkutan S&T Global Logistics dilengkapi dengan sistem penjejakan GPS untuk memberi pelanggan penglihatan sepenuhnya mengenai lokasi dan status kenderaan logistik. Aktiviti yang ketiga ialah
pengurusan rentas sepadan. Dengan mengadakan perkongsian antarabangsa, S&T Global Logistics Sendirian Berhad boleh menyediakan pelanggan dengan perkhidmatan rentas sepadan sama ada memindahkan produk kritikal melalui udara atau mempercepatkan penghantaran pukal melalui laut. Syarikat ini juga menguruskan konsainan kecil untuk dihantar melalui darat dan menguruskan pengisytiharan custom bagi pelanggan mereka. S&T Global Logistics juga mempunyai kepakaran tersendiri dalam pengurusan rentas sepadan yang boleh membantu pelanggan berpeluang untuk meneroka pasaran antarabangsa. Aktiviti yang terakhir ialah pengurusan penghantaran. Di S&T Global Logistics Sendirian Berhad, terdapat beberapa syarikat kurir yang bekerjasama sebagai rakan kongsi penghantaran, antaranya Skynet, Pos Laju, Ninja Van, JNT Express, FedEx dan lain-lain. Ada 7 organisasi. S&T Global Logistics mempunyai 8 gudang dan mereka ingin memastikan gudang beroperasi pada tahap optimum. Dengan itu, mereka melaksanakan 7S iaitu Sort, Strengthen, Shine, Standardize, Sustain, Safety and Security. Ini adalah cara untuk menjadikan tempat kerja bersih, kemas, selamat dan teratur. Misi bagi S&T Global Logistics ialah berusaha ke arah ekonomi, sosial dan alam sekitar, keharmonian dalam logistik dan pengurusan rantaian bekalan yang terbaik. Untuk menyediakan penyelesaian menyeluruh kepada pelanggan mereka adalah dengan melalui inovasi berterusan dan kecekapan manusia, proses yang cekap dan teknologi yang terkini. Manakala visi bagi S&T Global Logistics ialah menyasarkan untuk menjadi saluran utama penyedia penyelesaian pemenuhan di Asia Tenggara. Seterusnya ialah lokasi S&T Global Logistics yang beralamat di nombor 2, lot 2610, Jalan Subang 6, Taman Perindustrian Subang, 47610, Subang Jaya, Selangor. Serta organisasi S&T Global Logistics yang diketuai oleh CEO iaitu Mr. David Wong dan di bawahnya Mr. Peter Liu yang merupakan Executive Director dan di bawah beliau ialah Senior Manager dan Warehouse Manager yang terdiri daripada Mr. Raymond, Madam Chu Paul Mr. Tan Chang Bak dan Miss Lee Chin Yi. Slide seterusnya ialah laporan teknikal yang merangkumi proses inbound dan outbound yang berlaku di gudang S&T Global Logistics. Proses inbound ialah satu proses di mana barang dibawa masuk ke gudang. Terdapat 4 langkah dalam proses inbound. Yang pertama ialah menerima barang yang dihantar ke gudang. Yang kedua, penyimpanan sementara di kawasan inbound. Ketiga, menyemak kualiti dan kuantiti barang. Dan yang terakhir ialah meletakkan barang atau put away di lokasi rak atau bin. Langkah pertama bagi proses inbound adalah menerima barang yang dihantar ke gudang. Untuk menerima barang seperti yang telah dipelajari dalam bilik kuliah iaitu Document Delivery Order (DO) perlu ditandatangan dan dicop menggunakan cop rasmi syarikat S&T Global Logistics Sendirian Berhad. Selepas itu, barang akan dibawa keluar menggunakan hand pallet jack dan diletakkan di inbound area iaitu tempat simpanan sementara untuk langkah yang seterusnya. Langkah kedua ialah penyimpanan sementara di kawasan inbound. Selepas kerja-kerja membawa keluar barang dari lori, kesemua barang perlu diletakkan di tempat simpanan sementara. Tempoh untuk barang diletak atau disimpan di kawasan sementara tidak boleh terlalu lama bagi mengekalkan kitaran pesanan pelanggan terjamin dan bagi mengelakkan kawasan tersebut dipenuhi dengan barang-barang. Di tempat simpanan sementara ini, setiap barang perlu disusun dengan rapi bagi menjimatkan ruang dan mengekalkan kualiti barang. Langkah ketiga ialah menyemak kualiti dan kuantiti barang yang berada dalam setiap kotak. Oleh itu, setiap karton perlu dibuka menggunakan pisau untuk memeriksa keadaan barang dan mengira kuantiti barang yang berada di dalam kotak sama ada ianya sama seperti deskripsi produk yang dilekatkan di hadapan kotak. Selepas setiap kotak sudah diperiksa, karton-karton perlu diasingkan mengikut barkod kerana kebiasaannya di dalam satu palet terdapat banyak barang yang berlainan barkod. Malah, proses mengasingkan barang ini perlu dilakukan dengan teliti untuk memastikan jumlahnya sama seperti yang tertera di dalam Delivery Order atau DO. Langkah yang terakhir ialah meletakkan barang atau put away di lokasi rak atau bin. Proses put away adalah proses pemindahan barang secara fizikal dari tempat menerima barang menuju ke tempat penyimpanan barang di dalam gudang. Ketika proses ini dijalankan, pelajar perlu meneliti dan melaksanakannya dengan rapi agar tiada berlakunya pencampuran barang yang berlainan barkod di atas rak atau bin. Setelah meletakkan barang di lokasi dan di bin, pelajar perlu menulis lokasi tersebut bagi proses merekodkan ke dalam sistem yang dilakukan oleh ketua kumpulan atau team leader. Proses seterusnya ialah proses barang keluar iaitu outbound. Di dalam proses ini terdapat 6 langkah. Yang pertama, pengambilan barang atau picking. Yang kedua, kawalan kualiti dan kuantiti. Ketiga, pembungkusan atau packing. Keempat, pengasingan atau sorting. Kelima, lot manifest. Dan yang terakhir ialah pemunggahan. Langkah pertama bagi proses outbound ialah pengambilan barang atau picking. Picker akan mengimbas barcode yang ada di setiap basket atau bin.
Skrin pengimbas akan memaparkan maklumat tentang pesanan bagi nombor pesanan berikut, dan apabila picker sudah mengimbas basket ID, skrin akan memaparkan maklumat tentang pesanan yang dipesan oleh pelanggan seperti barcode, jenis item, kuantiti dan lokasinya di rak dan bin. Selepas pengambilan barang di lokasi, picker perlu menekan butang finish pick pada skrin pengimbas untuk menamatkan picking bagi nombor pesanan tersebut. Setelah selesai proses pengambilan barang atau picking, pesanan tersebut akan diserahkan kepada sistem kawalan kualiti bagi proses seterusnya. Langkah kedua ialah kawalan kualiti dan kuantiti. Proses kawalan kualiti dan kuantiti adalah bagi memastikan setiap pesanan pelanggan mengikut jumlah yang betul dan memastikan kualiti barang tersebut terjamin dari sebarang kerosakan. Langkah pertama untuk memulakan kawalan kualiti dan kuantiti adalah pelajar perlu mengimbas basket ID iaitu barcode yang ada di basket atau bin. Setelah pelajar mengimbas basket ID, skrin komputer akan memaparkan kuantiti barangan yang dipesan. Selepas itu, pelajar perlu mengimbas setiap barcode yang tertera di setiap produk yang ada di dalam basket atau bin. Setelah selesai mengimbas kesemua barang, pelajar perlu menekan butang confirm untuk mencetak A-Waybill bagi pesanan tersebut. Langkah ketiga ialah pembungkusan atau packing. Untuk proses pembungkusan, pelajar perlu membalut barang tersebut terlebih dahulu menggunakan bubble wrap supaya tiada berlakunya kerosakan ketika proses penghantaran ke alamat pelanggan. Setelah selesai membalut barang, pelajar perlu meletakkan barang ke dalam kotak dan menutup kotak menggunakan pita pelekat serta menampal A-Waybill di bahagian depan kotak bagi tujuan penghantaran. Langkah keempat iaitu pengasingan atau sorting. Proses pengasingan bungkusan yang telah siap dibungkus mengikut jenis kurier perlu dilakukan untuk memudahkan urusan penghantaran bungkusan ke rumah pelanggan. Antara kurier yang digunakan adalah J&T Express, Pos Laju, Ninja Van, Shopee Express dan Lazada Express. Pelajar akan mengasingkan bungkusan di atas penghantar atau conveyor sebelum proses seterusnya iaitu proses lot manifest mengikut jenis kurier. Langkah yang kelima ialah lot manifest. Manifest ialah dokumen yang diperlukan oleh kurier untuk proses pengambilan barang, terutamanya apabila menghantar pesanan e-dagang dalam kuantiti yang banyak. Pelajar perlu mengimbas barcode di setiap kotak bungkusan. Dengan itu, setiap nombor tracking akan disimpan ke dalam sistem. Menyimpan nombor jejak atau tracking number adalah bertujuan untuk mengetahui status barang dan di mana barang tersebut berada. Ini bagi mengelakkan kehilangan dan ketidakpastian barang tersebut. Setelah selesai mengimbas kesemua bungkusan, senarai data nombor jejak perlu dicetak dan diberikan kepada kurier. Langkah yang terakhir ialah pemunggahan. Proses memunggah bungkusan ini dilakukan setiap hari. Pelajar perlu membawa cache yang dipenuhi dengan bungkusan ke loading bay. Biasanya dilakukan oleh pekerja kurier itu sendiri. Proses ini dilakukan menggunakan sistem pengimbas oleh pihak kurier bagi memastikan bungkusan yang diambil direkodkan kepada pihak gudang. Sebelum penghantaran dilakukan, semua bungkusan ditempatkan di pusat pengedaran bagi melakukan proses pengasingan mengikut postcode atau kawasan tertentu. Kesimpulan, sepanjang menjalani latihan industri di S&T Global Logistics selama 20 minggu, banyak perkara yang telah didedahkan. Subjek-subjek yang diajari di Politeknik Nilai telah banyak membantu kerana ia dapat digunakan semasa menjalani latihan industri. Pelajar juga dapat menggunakan peralatan yang digunakan di dalam gudang yang sebelum ini pelajar tidak pernah gunakan seperti hand pallet jack dan pengimbas. Malah, pelajar juga dapat mengetahui bagaimana untuk melakukan proses inbound dan outbound yang sebelum ni pelajar hanya mengetahui secara teori sahaja. Yang ketiga, pengalaman menjalani latihan industri di syarikat ini telah banyak membantu pelajar tentang kemahiran berkomunikasi yang berkesan antara pelajar dan pekerja-pekerja tanpa mengira usia. Dan yang terakhir, secara keseluruhannya, latihan industri merupakan peluang kepada pelajar untuk mempelajari bukan sahaja dalam bidang akademik dan teknikal, malahan meliputi semua bidang keseluruhan tugas sebagai seorang pekerja serta dapat melahirkan seorang pelajar yang lebih berkualiti dan berpotensi. Komen dan cadangan. Untuk pihak syarikat perlu menaik taraf kelajuan rangkaian internet bagi memudahkan urusan kerja-kerja yang memerlukan penggunaan rangkaian tersebut. Hal ini dapat mengurangkan masa yang diambil ketika melakukan sesuatu kerja yang perlu menggunakan rangkaian tersebut dan menjadikan sesuatu kerja itu lebih efisien. Seterusnya, pihak syarikat mestilah memberikan ilmu dan pengetahuan yang meluas dalam bidang logistik, bukan hanya dari segi kerja-kerja tangan, malah pendedahan ilmu tentang sistem yang digunakan di gudang. Manakala bagi pihak politeknik pula, pihak politeknik perlu lebih peka terhadap tugas-tugas yang diberikan oleh syarikat bagi mengelakkan berlakunya pemberian tugas yang di luar kemampuan pelajar dan tidak menyalahgunakan atau mempergunakan pelajar praktikal untuk membuat kerja-kerja mereka yang tidak berkaitan sama sekali dengan apa yang dipelajari oleh pelajar. Seterusnya, sentiasa menghubungi pihak firma untuk mengetahui perkembangan dan keadaan serta tingkah laku pelajar. Sekiranya dalam masa tersebut, pelajar didapati membuat perkara yang melanggari peraturan, maka tindakan disiplin yang tegas perlu dilaksanakan.